Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lepas saya muat naik sebuah video berjudul Al-Quran sebagai penawar penyakit fizikal, sunnah atau bid'ah. Dan video ini seperti mana yang saya jangkakan mendapat banyak feedback, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, baik di ruangan komen video itu sendiri ataupun melalui WhatsApp kepada saya. Yang ini saya memang jangkakan sebab di sisi sebahagian umat Islam di Malaysia, bukan sajalah di Malaysia, di banyak tempat lain juga pun, Al-Quran ini memang mereka jadikan umpama gedung ubat, umpama gedung farmasi. Sakit ni ambil ayat tu, sakit ini ambil ayat tu, sakit ini ambil ayat itu, kan? Bahkan sekarang ini ia bukan sekadar gedung ubat, tetapi ia adalah petua untuk macam-macam lain. Ya, macam yang masyhur kalau di kalangan suami isteri ada pergeseran, ada konflik, maka apa? Bacalah ayat 31 surah Ali Imran yang berbunyi Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum zunubakum wallahu ghafurur rahim. Bila isteri tengah tidur, okay, bila isteri pula jaga, tengok suami tidur, isteri pula tiup. Tapi duk tiup, saya baca-baca kes perceraian di kalangan umat Islam di Malaysia ni masih ramai. Tiup, tak menjadi ke? Padahal kalau kita kaji ayat ini, ia membawa maksudnya sangat jauh, bahkan kontradik dengan apa yang dilakukan oleh pasangan tersebut dengan petua-petua itu. Kontradik dengan apa yang diajar oleh ustaz-ustaz, oleh pakar motivasi, ya. Ayat ini kita ulas secara ringkas. Allah SWT berfirman, Kul, katakanlah Muhammad kepada umatmu, jika benar kamu mencintai Allah, maka buktikanlah ia dengan mengikuti aku, yang ini mengikuti Muhammad. Kalau kita ni cinta Allah, bukan kita buat bid'ah itu, bid'ah ini. Tidak, tetapi kita membuktikannya dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasilnya Allah akan mencintai kita, mengampuni kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Okey, ini maksud ayat ni, dan bahkan ayat inilah salah satu hujah yang kuat untuk menolak bid'ah. Ia menjadi kayu ukur sama ada seseorang itu benar-benar mencintai Allah atau mencintai dirinya sendiri. Orang yang dah buat bid'ah macam-macam ni, mereka sebenarnya mencintai diri sendiri. Sebab tu mereka buat apa amalan, ibadah, akidah yang mereka sendiri syok. Bukan apa yang Allah syariatkan. Okey? Tentang ayat ini saya ada video berasingan yang menjelaskannya secara lebih panjang. Di sini saya sekadar nak cerita macam mana penyalahgunaan ayat ini untuk tiup-tiup antara suami isteri, padahal ia memiliki maksud yang jauh bertentangan. Okey, kontradik dengan apa yang mereka lakukan. Kita ada satu lagi contoh yang masyhur. Surah Yasin ayat ke-9. Kan? وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kalau baca orang tak nampak. Bahkan ada ustaz cerita kalau baca masa roadblock, polis pun tak nampak, JPJ pun tak nampak. Bahkan mungkin tuan-tuan dan puan-puan pun dulu-dulu zaman muda-muda, zaman di sekolah, kalau warden buat spot check, kalau pengawas buat spot check, kan, kita pula ada bawa benda yang tak sepatutnya bawa ke sekolah. Oh, baca ayat ni, nanti warden ataupun pengawas tak nampak. Tapi tak tanya ke kenapa umat Islam kat Palestin tak baca ayat ni? Supaya bila Zionis nak attack, tak nampak mana kita nak bom mana ni, nak lancarkan misal kat mana ni. Kenapa umat Islam, tentera Islam di Iraq tak baca ayat ni? Supaya US yang bila nak attack dengan drone-nya, dengan night vision-nya, dengan infrared-nya, dengan heat seeking-nya, dengan GPS lah, macam-macam teknologi lah, kan. Wish, cari, mana umat Islam ni tak ada, kan? Atau kenapa tak umat Islam Rohingya, umat Islam Uyghur di China yang ditangkap, yang dizalimi, mereka tak baca ke ayat ni? Supaya bila pihak yang nak tangkap, nak menzalimi mereka tu, cari-cari, tak ada lah, mana tak ada lah, kan? Atau lebih baik, pada zaman Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka dalam peperangan, musuh mari attack, Rasulullah dan sallallahu alaihi wasallam dan sahabat ramai-ramai baca ayat ni. Kaum kafir Quraisy apa semua, kaum musyrikin semua, mana ni tak ada ni. Nak attack dengan, dulu pakai panah kan, nak balik lembing kau, tak ada orang lah. Lemak, kan.
Padahal mereka menjadi umat yang maju. Okay? Dulu kalau kita kaji, zaman Rasulullah SAW baru diutus, masyarakat Arab adalah satu masyarakat yang mundur. Di sana ada tamadun Parsi, di salah satu lagi ada tamadun Rom. Tengah-tengah tu bawah sikit ada Arab. Arab ni orang tak pandang pun. Makan biawak, kan? Tapi dengan Al-Quran inilah mereka menjadi maju, mereka menjadi kuasa dunia. Apakah mereka menjadi maju? Mereka menjadi kuasa dunia dengan tiup sana, tiup sini, ambil ayat tu, ambil ayat ni, tiup sana, tiup sini. Atau mereka beriman dengan Al-Quran. Mereka mempraktikkan Al-Quran. Benar-benar menjiwai Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bezakan ya. Ini yang saya masukkan dengan penyalahan guna Al-Quran. Bukan saja lagi dalam konteks menjadikan ia sebagai rawatan ataupun penawar penyakit-penyakit fizikal. Tetapi macam-macam dah sekarang ni. Okey, kalau nak anak lelaki baca surah Yusuf, anak perempuan baca surah Maryam, kan mesti pernah dengar kan? Tapi tak fikir sila-sila anak tu jadi kena buli masuk perigi kot. Tak. Kalau anak tu baca surah Yusuf, sila-sila kena orang baling dalam perigi. Tak. Kan surah Maryam tu, ya ke? Sila-sila macam Maryam kan nak melahirkan anak dalam suasana yang begitu ni, sampai kata alangkah baik kalau aku mati ke apa. Tak macam tu. So, you baca surah Maryam macam mana? You boleh expect yang lain. Kan? Jadi, macam-macam petua yang masyarakat kita amalkan daripada Al-Quran. Dan semua ini sebenarnya bukanlah tujuan Al-Quran itu diturunkan. Ya, sekali lagi saya ulangi, umat Islam pada zaman Rasulullah, zaman sahabat, bila Rasulullah sudah wafat ke zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman awal umat Islam, mereka mencapai kecemerlangan. Okey? Bahkan boleh katakan umat Islam, tamadun Islam itu sendiri sudah menjadi maju, dapat menakluk Parsi, sebahagian Rom, tersebar sehingga ke Spanyol, ke China, ke India, ke Malaysia. Bukan dengan tiup-tiup. Tak ada main tiup-tiup petua tu, petua ni, petua. Tetapi mereka benar-benar beriman kepada Al-Quran, menjiwai Al-Quran, mempraktikkan Al-Quran. Okey, bila saya cerita mempraktikkan Al-Quran ni, ada yang tak faham. Sebab ada yang WhatsApp, lalu saya cerita mempraktikkan Al-Quran, tu tanya balik, mempraktikkan Al-Quran tu macam mana? Okey, begitu jauh masyarakat kita. Sorry yang tanya tak marah ni, okey, tak tanya, senyum. Begitu jauh umat Islam ni daripada Al-Quran. Bila saya kata mempraktikkan Al-Quran, tak tahu mempraktikkan macam mana. Okey, saya bagi contoh. Contoh yang sangat masyhur. Ayat kedua, ketiga surah At-Talaq, surah nombor 65, ayat nombor 2. Okey, rangkap yang terakhir sekali, okey, yang orang kita biasa sebut-sebut sebagai ayat 1000 dinar, ya, di mana Allah SWT berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sambung ayat ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Umat Islam kita ayat ni dibuat macam mana? Dipanggil ayat 1000 dinar kan. Lepas tu dia gantung kat kedai dia, dia gantung kat gerai dia. Sampai tu dia tengok, awak Cina sana laku dia macam, awak yang Muslim sana tu, aku tengok dia macam tak semayang tapi laku juga. India kat sana tu pun laku je. Aku gantung 1000 dinar kenapa tak laku? Nak laku macam mana? Buka kedai lambat, customer service teruk, produk teruk, muka pun teruk, kan? Padahal apa ayat ni, macam mana kita mempraktikkannya? Kalau kita bertakwa kepada Allah. Masing-masing tahu kan apa maksud bertakwa kepada Allah? We are conscious of God. God conscious. Kita bertakwa kepada Allah. Kita menjauhi perkara yang dilarang. Kita melakukan apa yang diperintahkan. Macam-macam definisi tentang takwa, tuan-tuan dan puan-puan semua tahu. Bila kita bertakwa kepada Allah, kita mempraktikkan ayat ni dengan bertakwa kepada Allah, barulah Allah akan memberi kita jalan keluar daripada apa-apa masalah yang kita hadapi. Bisnes tak untung ke, apa-apa masalah ke, dengan cara bertakwa. Ini cara mempraktikkan ayat. Dengan cara bertakwa ni jugalah Allah akan merezekikan kita daripada jalan-jalan yang tidak kita sangka-sangka. Dan kemudian kita bertawakal kepada Allah. Kita bertakwa, kita berusaha, kemudian kita bertawakal kepada Allah. Ini cara mempraktikkan ayat. Bukan gantung ayat tu, baca pun tak kerti. Ini contohnya. So, bila saya kata kita praktikkan ayat Quran dalam kehidupan, tanya balik. Apa maksud praktikkan ayat Quran dalam kehidupan? Tiup-tiup lagi ke? Jadi, begitu jauh umat Islam kita daripada Al-Quran ni sebagai panduan hidup, sampai-sampai yang ini pun tak faham. Okey, jadi ini yang masyhur tu lah ayat
1000 dinar kan. Tak adalah 1000 dinar sebenarnya. Tetapi kalau kita bertakwa kepada Allah, dan salah satu ciri orang yang bertakwa ialah dia menjauhi bid'ah. Tidaklah seseorang itu dikatakan bertakwa kepada Allah jika dia adalah seorang pencinta bid'ah. Sebab apa? Orang yang bertakwa kepada Allah ialah orang yang menjauhkan dirinya daripada larangan Allah, yang menjauhkan dirinya daripada neraka Allah. Padahal Allah dan Rasulnya telah melarang bid'ah. Dia duk buat bid'ah lagi takwa. Macam mana tu? Okey, masuk bab bid'ah pula dah. Alright, jadi ini sebagai contoh bagaimana kita mempraktikkan Al-Quran, ya. Bukan untuk gantung ayat tu, tetapi kita bertakwa dan kemudiannya kita berusaha keras, bukannya malas. Kan? Macam sebahagian, bukan semualah, sebahagian kan peniaga yang Muslim tu, kita nak buy Muslim first ke support Muslim pun susah betul lah kan, menjadi satu jihad. Bukannya orangnya tu buka kedai lambat, janji tak tu dia tak capai, muka macam tak mandi. Kita tanya ada benda ni ke tak, macam saya suka pergi kedai buku kan, tanya kedai buku tu, kedai buku dia jawab betul, tengoklah kalau ada, tak ada lah. Memang kita keluar punya. Ini dululah, sekarang kita cari buku kat Shopee je kan, kalau nak beli buku agama ke apa. Alright, ini sebagai contoh. Baik, di sini saya nak ulas beberapa feedback yang saya dapati bermanfaat ataupun feedback yang bagus daripada para penonton. Ada beberapa saja. Jadi yang pertama, dia nak tanya, adakah rawatan penyakit fizikal dikategorikan sebagai urusan dunia atau urusan agama? Okey, jika kita rujuk balik dalam video asal tu, setelah saya jelaskan bahawa merawat penyakit fizikal adalah urusan dunia. Islam datang, Al-Quran datang, Rasulullah SAW datang bukan sebagai doktor, bukan sebagai perawat, tetapi hanya memberi garis panduan umum tentang cara-cara merawat cara merawat daripada penyakit. Akan tetapi, walaupun namun begitu, apabila seseorang itu mengambil ayat sekian ini untuk rawat ni, ayat sekian itu merawat itu, dia telah menjadikan merawat penyakit fizikal itu sebagai sebahagian daripada urusan agama. Dan di sinilah berlakunya bid'ah. Sebab agama ini tidak datang dengan resepi. Dalam bahasa medical sebut apa? This medication, that medication, this medication, for this illness, that illness, Islam tidak datang sebagai itu. Rasulullah SAW tidak diutus sebagai seorang doktor, dan Al-Quran ini bukanlah buku medicine, bukanlah buku teks medicine, bukanlah buku teks yang mengesyorkan ubat sekian. Okey, jadi bila seseorang itu merawat penyakit fizikal dengan menggunakan ayat-ayat tertentu Al-Quran, dia telah membawa satu yang duduk dalam urusan dunia masuk dalam urusan agama, dan di sinilah berlakunya bid'ah. Kita juga boleh lihat dari sudut yang lain, membaca Al-Quran adalah ibadah. Membaca Al-Quran dengan tajwid yang betul, membaca Al-Quran dengan tadabbur, ia diperintahkan dalam Al-Quran dan ia merupakan ibadah. Apabila seseorang itu membaca Al-Quran bukan atas tujuan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah SWT kepada kita, tetapi atas tujuan yang lain seperti merawat penyakit fizikal, maka telah berlakulah bid'ah di situ. Sebab membaca Al-Quran ialah ibadah, tetapi dia melakukan ibadah ni untuk tujuan yang lain, iaitu untuk merawat penyakit fizikal, maka di situlah telah berlakunya bid'ah. Kalau tak nak dikatakan bid'ah pun tak apa. Ia salah juga kerana termasuk dalam kategori penyalahgunaan Al-Quran. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ada yang WhatsApp bertanya, kenapa tak boleh guna ayat Quran? Padahal dalam sebuah hadis, para sahabat pernah menerangkan bahawa mereka ini biasa menjampi-jampi zaman jahiliah. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah, boleh ke tak boleh? Rasulullah menjawab, tak mengapa, dibolehkan jampi-jampian asalkan tidak ada syirik. Lalu dia berkata dalam Quran confirm lah tak ada syirik, maka bolehlah saja, kan? Okey, jom kita baca hadis tersebut secara sepenuhnya. Hadis yang sahih dalam Sahih Muslim nombor 4079 jika ikut penomboran syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi, hadis nombor 2200. Okey, hadis ini jangan terkejut, sebenarnya adalah dalil, adalah hujah bahawa Al-Quran bukanlah kitab perubatan. Al-Quran bukanlah untuk dijadikan jampian untuk penyakit-penyakit fizikal. Ini dalilnya sebenarnya. Okey,
Bukan dalil yang kata boleh guna Al-Quran, tetapi terbalik. Macam mana pula tu? Okey, jom kita baca dulu ya. Daripada An Auf bin Malik Al-Ashja'i radhiyallahu anhu qala kunna narki fil jahiliyati faqulna ya Rasulullah kaifa tara fi zalika faqala i'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Seorang sahabat yang bernama Auf bin Malik Al-Ashja'i berkata, kunna, kebiasaannya kami, narki, kami ini meruqyah. Okey, ruqyah ni bahasa kita jampi lah. Okey, meruqyah fil jahiliyah. Pada zaman jahiliyah juga kami ni biasa meruqyah. Okey. Fakulna, maka kami berkata ataupun kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa tara fi zalika, apa pandangan kamu tentang perkara ini? Rasulullah jawab, i'ridu alayya ruqakum, tunjukkan kepada aku ruqyah kalian, ruqyah kamu. La ba'sa, tak mengapa, birruqah malam yakun fihi syirkun, tak mengapa dengan ruqyah yang di dalamnya tidak ada unsur-unsur syirik. Okey. Jadi ini hadis yang ditanya oleh penontonnya WhatsApp kepada saya. Okey. Macam saya kata, hadis ini sebenarnya adalah dalil, adalah hujah bahawa Al-Quran bukan digunakan untuk jampi-jampian penyakit fizikal. Kenapa pula? Okey, saya jelaskan ya. Alright, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami ni zaman jahiliah biasa menjampi, meruqyah dengan ruqyah-ruqyah mereka. Lalu tanya, apa pandangan Rasulullah? Okey ke tak? Maka, seandainya Al-Quran ini adalah kitab yang boleh digunakan untuk meruqyah, sudah tentu terlebih pasti Rasulullah SAW akan menjawab, aku akan tunjuk. Okey, umpama. Okey. Rasulullah akan menjawab, umpama aku akan tunjukkan kepada kalian apa yang lebih baik daripada jampi-jampi zaman jahiliah kalian itu. Yang ini, ruqyahlah dengan Al-Quran. Pilihlah mana-mana ayat yang sesuai dengan hajat kamu dan ruqyahlah dengan ayat tersebut. Okey, atau apa-apa lain yang seumpama. The Prophet SAW will tell them to use the Quran and to tell them that Quran is the best of the best for them to use to ruqyah on whatever purpose. But he did not say so. Why not? Rasulullah SAW ni orang yang diutuskan Al-Quran, penjelas Al-Quran, yang paling mengetahui Al-Quran. Bila para sahabat nak cerita tentang ruqyah mereka zaman jahiliah tu, kemudian Rasulullah nak kena check pula, ada unsur syirik ke tak? Ada unsur syirik ke tak? Seandainya Al-Quran itu sendiri adalah buku ruqyah yang... Sebab kalau Al-Quran itu adalah buku ruqyah, sudah tentu ia adalah buku ruqyah yang terbaik. Dan Rasulullah sendiri SAW akan mengesyorkannya kepada para sahabat yang bertanya. Baginda akan bersabda, umpama, mahukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang jauh lebih baik daripada ruqyah-ruqyah zaman jahiliah kamu. Tak payah kamu nak kena tanya aku confirm ada syirik ke tidak. Apakah itu? Iaitu Al-Quran. Gunalah mana-mana ayat yang sesuai dalam konteks hajat kamu itu. Akan tetapi, walaupun namun begitu, baginda tidak pun mengesyorkan Al-Quran. Sebaliknya, baginda suruh dia orang bacakan, tunjukkan aku ruqyah kalian. Tak mengapa dengan ruqyah yang tak ada syirik dalamnya. Nampak tak? Jadi, hadis ini sebenarnya adalah dalil, adalah hujah bahawa Al-Quran bukan untuk dijadikan sebagai bahan ruqyah. Melainkan beberapa surah yang Rasulullah sendiri SAW menganjurkannya, mengamalkannya atau approve apabila sahabat menggunakannya. Seperti apa? Surah Al-Fatihah, surah Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Okey? Jadi hadis yang ditanyakan ni sebenarnya adalah dalil, adalah hujah bahawa Al-Quran bukanlah untuk ruqyah. Kalau ruqyah, Rasulullah SAW akan menjadi orang yang pertama mengesyorkannya kepada mereka. Sebab mana boleh tanding? There is no comparison. Tak ada tandingannya. Kalaulah Al-Quran ni boleh jadikan sebagai bahan ruqyah, tak ada tandingannya antara Al-Quran ini dengan ruqyah-ruqyah jahiliah mereka ni. Entah apa, entah mambang kiri, mambang kanan ke apa kan. Of course, he will recommend it to them. But he did not. It shows what? It is not meant for ruqyah.
Okey, saya bagi beberapa contoh lain. Okey, Sahih Muslim juga. Dalam Sahih Muslim, dalam Kitabus Salam, ada satu bab. Okey, bab tu Kitabus Salam. Subchapter dalam tu ada satu bab tentang menjelaskan tentang pengubatan penyakit dan ruqyah. Okey, sila rujuk Sahih Muslim hadis nombor 2185 dan seterusnya. Kalau ikut penomboran lain, hadis nombor 4055 dan seterusnya. Jika penomboran dalam syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi, hadis nombor 2185 dan seterusnya. Saya nak baca hadis nombor 2185 ni. Okey. Okey, daripada Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat, okey, daripada Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata, kana izashtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqahu Jibrilu. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okey, kana kebiasaannya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, siapa yang akan datang untuk meruqyah baginda? Siapa yang akan datang untuk menjampi baginda? Raqahu Jibril. Malaikat Jibril itu sendiri alaihi salam. Malaikat yang bawa Al-Quran itu sendiri. Malaikat Jibril dia jampi dengan ayat apa? Surah apa? Okey. Qala, apa yang dijampi oleh Jibril? Bismillahi yubrika wa min kulli da'in yashfika wa min syarri hasidin iza hasada wa syarri kulli zi ainin. Okey, sila rujuk ya. Sebelum ni saya ada buat video khas yang menerangkan tentang aplikasi hadis yang mesti ada dalam phone setiap orang. Nak kata wajib tak boleh, mestilah kan. Okey, baik iOS ataupun Android. Ayuh tuan-tuan dan puan-puan, kita ni ahli sunnah tapi sunnah tak ada. Okey, dalam Al-Quran tu, dalam phone tu Al-Quran ada, tafsir Ibn Katsir ada, hadis pun ada. Sila rujuk hadis nombor 2185. Malaikat Jibril ni kana ni maksudnya kebiasaannya apabila Rasulullah SAW sakit, siapa yang akan datang meruqyah baginda? Malaikat Jibril itu sendiri. Okay? Ketua semua malaikat. Dan malaikat Jibril ruqyah jampi dengan ayat apa, dengan surah apa, tak pakai mana-mana ayat, tak pakai mana-mana surah, sebaliknya dengan jampi yang saya bacakan tadi. Okey, ini contoh. Contoh lain yang saya nak bawa, tadi kalau Rasulullah sakit, malaikat Jibril meruqyah baginda. Okey, kalau para sahabat, kalau ahli keluarga baginda sakit, kalau para sahabat sakit, baginda meruqyah mereka dengan ayat apa? Dengan surah apa? Ayuh kita rujuk. Masih lagi dalam Sahih Muslim. Hadis nombor 4063 atau nombor 2191 mengikut penomboran syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi. Daripada Aisyah juga sekali lagi. Qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza atal maridah yad'u lahu. Okay? Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendatangi, apabila menziarahi, apabila menjenguk orang yang sakit di kalangan umat Islam ya, baik ahli keluarga baginda mahupun lain-lain. Kalau lafaz yang lain tengok sebelum hadis ini, ia merujuk pada semua ahli keluarga baginda dan juga mana-mana sahabat apabila baginda mari ziarah, baginda mari menjenguk kan, jenguk orang sakit kan. Baca ayat apa? Baca surah apa? Tak, yang baginda baca, saya yakin tuan-tuan puan-puan pernah dengar. Qala azhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Rasulullah tak baca Al-Quran ke? Kan? Nampak tu? Sebab bila ziarah orang sakit, sama ada keluarga baginda atau para sahabat, ada yang sakit ni, ada yang sakit tu, baginda tak ada pula. Kalau doktor sakit kan dia prescribe kan. Dia tak pula prescribe. Baginda tak pula prescribe. Oh, kamu sakit ni, ni baca ayat ni daripada surah ni 5 kali, 7 kali. Oh, sakit tu, okey, I prescribe. Prescribe kat bahasa Melayu apa? I prescribe for you surah ni, ayat ni. Tak, baginda baca untuk semua, umum kita pun sendiri boleh baca ya. Yang ini ni, okey, ruqyah ini sangat masyhur. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak tahu, itu menunjukkan betapa jauhnya kita daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tiga dalil bahawa yang menguatkan lagi bahawa Al-Quran ini bukanlah
penawar, bukanlah syifa, bukanlah digunakan untuk ruqyah, untuk penyakit-penyakit fizikal, apatah lagi untuk hajat-hajat yang lain. Okey, yang pertama yang tadi tu, kita ulang kaji sikit. Yang pertama yang tadi tu, apabila sahabat bertanya, kami zaman jahiliah biasa, ruqyah ni, ruqyah tu, okey ke, apa pandangan kamu? Maka Rasulullah SAW tidak pula bersabda, umpama, ini saya ulang banyak kali sebab saya nak masukkan dalam kepala tuan-tuan dan puan-puan, maaf ya. He did not say, do you want me to show you something that is better than all of that? Tak ada tandingan, no comparison, the best of the best. Use the Quran, any ayat that is suitable with your situation. Tak kan? Bagi dia kata, memang aku nak dengar. Okey, asalkan tak ada syirik. Kan payah nak dengar satu-satu. Kalau boleh dengan Al-Quran kan senang. Al-Quran takkan syirik pula kan? Okey, itu dalil pertama. Dalil kedua, Rasulullah SAW apabila sakit, yang akan datang menjampi baginda ialah malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril pun tak baca mana-mana ayat, mana-mana surah, sebalik dengan jampi yang saya bacakan tadi. Okey? Jika tuan-tuan nak baca pun boleh. Kemudian Rasulullah pula sallallahu alaihi wasallam, kebiasaannya apabila mana-mana ahli keluarganya sakit, mana-mana para sahabat yang sakit, baginda datang ziarah, baginda baca dengan apa yang kita semua biasa dengar kan, azhibil ba'sa rabbanas washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Di sini para pencinta bid'ah akan berkata, ya, malaikat Jibril tak jampi dengan Al-Quran tapi tak bermaksud tak boleh. Ya, Rasulullah tak menjampi dengan Al-Quran tapi tak bermaksud tak boleh. Kan, jadi boleh je. Okey, sila rujuk balik video saya sebelum ini ya. Ayat yang biasa digunakan sebagai dalil bahawa Al-Quran ini adalah penawar, adalah syifa, ia sebenarnya merujuk kepada penawar, kepada penyakit-penyakit di dalam dada, bukannya penyakit-penyakit fizikal. Okey. Kemudiannya, seandainya Al-Quran itu boleh digunakan sebagai penawar untuk kita menjampi penyakit-penyakit fizikal, sudah tentu malaikat Jibril, Rasulullah akan menggunakannya. Kalau tidak pun, at least sebahagian-sebahagian. Tetapi sebahagian yang ada ialah apa? Surah Al-Fatihah, surah Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Okey. Alright. Komen yang lain. Okey. Para ulama kata boleh, para imam berkata boleh. Okey. Memang betul boleh. Cuba baca bagi habis. Okay, mereka ada yang berkata bahawa boleh menggunakan Al-Quran sebagai penawar, sebagai syifa. Cuba baca. Sebagaimana sabit dalam kitab sahih bahawa sahabat meruqyah orang yang disengat dengan binatang yang berbisa dengan surah Al-Fatihah. Sebagaimana sabit dalam hadis-hadis yang sahih bahawa Rasulullah SAW meruqyah dirinya dengan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Ada dia orang ajar, imam-imam ulama tu, ada dia orang ajar, okey, lepas tu kan, bila dia orang kata boleh, ada dia orang ajar, okey, sakit kepala ayat ni, sakit bahu ayat ni, sakit lutut ayat ni, sakit perut ayat ni. Okey, kemudian sekarang ni kan, macam saya kata tadi, dah meluas, dah melebar kan. Okey, kalau konflik suami isteri, ayat 31 surah Ali Imran. Kalau nak bersembunyi daripada serangan musuh ke apa ke, ayat ke-9 surah Yasin. Paling-paling pun yang surah Yasin ayat 9 tu diriwayatkan. Tapi kan, macam kita kata, macam kita sebut, macam yang saya sebut tadi tu. Jadi, betul para ulama kata, tetapi mereka pun membataskan. Sebab dalam video pertama saya tu, saya tak berkata Al-Quran ini secara total tak boleh digunakan sebagai penawar penyakit fizikal. Saya ada kata, ada 5 surah yang sabit daripada hadis yang sahih, maka kita guna 5 surah ni. Okey, yang lain-lain tu, yang orang kita, ada seorang ustaz tu kan dalam TV kan, masyhur. Sebab benda ni nak jadi famous, you cerita benda ni. Kalau cerita tak boleh, tak akan jadi famous, tak akan jadi selebriti punya. Okey, nak jadi selebriti, cerita petua tu, cerita petua ni. Saya sendiri, alhamdulillah, tapi salah orang lah tanya kan. Bila saya bagi nombor WhatsApp, antara yang tanya ialah, kata saya masalah ini, apa ayat dia? Saya ni ada petua ayat ni ke tu. Saya jawab, tak ada ke sini ni. Dapat emoji macam, macam tu apa kan. Okey. Komen yang keempat lah, yang last. Okey, yang last.
Relax lah Kapten. Apa pasal? Sempit sangat. Luaskanlah pandangan. Islam ini luas. Jangan sempit sangat. Okey. Okay. Saya sebenarnya hendak umat Islam maju. Kita nak umat Islam ni jadi pandai. Kita tak mahu umat Islam ni macam saya kata tadi lah. Buka kedai. Gantung ayat 1,000 dinar. Buka kedai lambat. Orang lain semua dah buka kedai pukul 9. Dia buka kedai 10.30. Muka tak mandi. Barang-barang yang dia jual dia tak tahu. Customer mari tanya, do you have this? Tengoklah. Ada, tak ada, tak apa. Kan? Lepas tu dengan muka tak mandinya, kalau barang rosak kita bagi balik, dah belilah, mana boleh kira balik ke apa semua tu. Tapi orang lain yang tak gantung ayat 1,000 dinar, mereka buka kedai awal, senyum pada customer, kita masuk, dia layan, tunjuk tu, tunjuk ni, kita tanya benda. Kalau dia tak ada pun, I can order for you ke apa ke. Ini caranya. Jadi kita nak umat Islam ni maju dan maju berdasarkan pengamalan, mempraktikkan Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Macam saya kata tadi kan, kita bertakwa, kita nak menjadi seorang peniaga yang bertakwa, baru bisnes kita betul-betul untung. Bukan dengan menggantung ayat 1,000 dinar, lepas tu, awak kedai yang lain yang lagi untung. Okey? Jadi, ini beberapa ulasan saya tentang perkara ini. Jadi, ayuh kita, kalau di kalangan para penonton ada yang mungkin selama ini terbiasa menjadikan Al-Quran untuk tiup sana, tiup sini, jangan tuan-tuan terkejut. Saya sendiri lama dulu pun macam tu. Bila saya dapat tahu itu bukanlah fungsi Al-Quran, itu bukanlah peranan Al-Quran, itu bukanlah tujuan Al-Quran diturunkan kepada kita. Wah, lama juga nak kena sel-sel, nak berhubung, nak mencerna benda tu. Ya ke? Sebab ini kebiasaan. Saya ni orang Malaysia juga. Kita membesar dalam masyarakat Malaysia juga. Saya pun biasa dengan petua-petua ni semua. Okey. Surah Yasin ke kan, saya dalam sekolah dulu pun nakal-nakal juga kan, pengawas buat spot check apa, kita pun baca ke ayat 9 surah Yasin, tapi kena tangkap juga. Okey. Jadi saya pun lakukan pada ni, tapi bila kita belajar dia tak adalah terus tukar tau, dia lama juga fikir betul juga tu. Okey, jadi harap tuan-tuan dan puan-puan dapat memikirkan perkara ni. Of course, sudah tentu bila first time dengar macam takkanlah ustaz-ustaz tu salah. Takkanlah ustazah tu salah. Ustaz tu masuk TV. Macam-macam penyakit prescription. Sebab Al-Quran ini umpama, macam saya kata tadi, gedung ubat, gedung farmasi kan. Padahal bila kita baca hadis-hadis Nabi SAW, baginda sendiri menjampi, padahal baginda ni penjelas Al-Quran. Sila rujuk surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 44. Dan kalau berlaku perselisihan, berlaku khilaf pun, kita rujuk kepada penjelasan Rasulullah, surah An-Nahl, surah 16 ayat nombor 64. Dan Rasulullah SAW tidak pula menjelaskan penyakit ni, ayat ni, penyakit itu, ayat itu ya. Jadi tuan-tuan dan puan, ayuh kita reset diri kita, kita reset pandangan kita, perspektif kita tentang Al-Quran. Ayuh kita fikir macam mana masyarakat, macam mana umat Islam dulu zaman Rasulullah SAW apabila baginda baru diutus menjadi rasul. Baginda baru ni kan, umat Islam ataupun lebih tepat masyarakat Arab kita itu satu yang paling-paling pun dia orang ni pandai tengok bintang lah. Paling-paling pun kan, kita ada tamadun Parsi, ada tamadun Rom yang begitu maju, tetapi dengan Al-Quran ini umat Islam dapat naik, maju, menguasai sebahagian besar daripada dunia. Mereka tak tiup-tiup, mereka tidak menjadikan Al-Quran ini petua itu, petua ini. Sebaliknya, mereka beriman kepada Al-Quran, mereka mempraktikkan Al-Quran dalam kehidupan mereka. Tadi saya bagi contoh bagaimana mempraktikkan ayat kedua dan ketiga daripada surah Talaq. Bukan dua tu je, keseluruhan Al-Quran untuk kita beriman kepadanya, untuk kita mempraktikkannya dalam kehidupan kita, kita akan menjadi maju. Bukan sengaja saya nak menyempitkan umat Islam, tapi tak, kita nak tukar paradigma umat Islam ini terhadap Al-Quran itu sendiri. Okey, moga-moga dapat menjawab beberapa persoalan yang dikemukakan di sini ataupun feedback yang dikemukakan. Moga-moga kita dapat reset. Okey, reset dan ubah paradigma kita terhadap Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.